berwibawa meninjau ke persekitaran dan landscape sekolah bersama dan berbahagia Datin Hajar Zamira. Pada pandangan peribadi Tuan Haji, apakah perubahan yang kelihatan amat jelas pada persekitaran dan pembangunan SMK Tuan Iskandar pada lawatan kali ini berbanding dengan sebelum? Terima kasih Sarah atas menjemput kami untuk memberi sedikit komentar persekitaran sekolah ini khususnya. Saya telah beberapa kali datang ke sekolah ini lah sebelum ini, dan hari ini apa yang saya nampak ialah wow, sekolah. Sebenarnya wow tu beri satu definisi yang sangat tepatlah untuk menggambarkan apa yang telah berlaku di sekolah ini sedikit perubahan fizikal. Dan saya mengharapkan pencapaian cemerlang dari segi pembangunan fizikal ini, prasarana dan juga bilik-bilik khas yang saya rasa memang satu paradigma yang perubahan yang luar biasa. Okay. Saya harap diikuti dengan kejayaan yang lebih cemerlang. Dan tercatat di tinta sejarah sekolah ini, segi peningkatannya, segi akademik dan sebagainya selepas ini, insyaAllah. Kami pun teruja apabila dapat tahu sekolah ni mengadakan perubahan yang sangat ketara. Saya ajukan soalan ni kepada Puan Datin lah. Seperti yang sedia maklum, pelajar tingkatan 5 sekarang berada di sekolah untuk menjalankan PDPC. Tetapi dalam keadaan perintah kawalan pergerakan tidak terlibat. Jadi ada tak kata-kata atau motivasi untuk pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM pada 22 Februari ini? Terima kasih pada adik Ahman dan juga adik Sarah. Okey. Balik kepada soalan yang diutarakan kepada adik Ahman tadi, okay, motivasi kepada pelajar tingkatan 5. Sebenarnya motivasi bukan sahaja untuk pelajar tingkatan 5. Sebenarnya motivasi adalah pada seluruh sekolah. Tetapi kita fokuskan kepada pelajar tingkatan 5. Pelajar tingkatan 5 ni adalah pelajar yang terpilih, yang seperti saya katakan tadi. Pelajar yang insan yang terpilih, di mana kalau kita lihat pelajar-pelajar tingkatan lain tak dapat rasa benda ni. Hanya pelajar tingkatan 5 sahaja dapat rasa. Mereka adalah golongan yang terpilih. Dan bila golongan yang terpilih ini, mereka adalah akan membawa satu pembaharuan yang lebih baik. Okay? Mereka perlu rasa diri mereka tu amat bertuah. The chosen one. You are the chosen one, dan nobody can beat you. Semua cabaran yang alami, bukan kita sahaja alami, satu dunia alami cabaran macam ni. Tapi awak tu ataupun pelajar tingkatan 5 tu adalah merupakan insan yang terpilih, di mana dalam masa mereka nak menghadapi peperiksaan SPM, mereka terpaksa menghadapi juga cabaran satu dunia, iaitu pandemik COVID-19. Okay? Jadi untuk anak-anak tingkatan 5, tak perlu risau. Okay? Segala cabaran yang kita ada, kita tak perlu risau. Go for it. Tetapi dengan cara go for it, kita mesti ikut SOP. Okay? Mesti ikut SOP sebab benda ini satu dunia mengalami ini. Ikut SOP, senang saja. Kita kena ingat ikut 3W, iaitu mesti sentiasa bersihkan tangan, wash. Okey, mesti bersihkan tangan, 3W dan elakkan 3C. Jadi benda itu kita kena ikut SOP. Kedua, dalam datang ke sekolah kita mesti jarak, pastikan jarak, penjarakan kita. Sebab kita petang kita akan balik rumah, pagi datang ke sekolah, penjarakan tu perlu jaga. Okay. Datang ke sekolah kena sentiasa cuci tangan. Okay. Bila nak salam dengan cikgu, tak apa, sekarang ni kita ada panggil salam COVID. Okay. Letakkan tangan kita ada. Okay. Kemudian seterusnya sentiasa cuci tangan. Kalau tak ada cuci tangan, kita gunakan hand sanitizer. Itu dari segi fizikal. Tetapi dari segi dalaman, bersiap sedia. Okay, bersiap sedia untuk menghadapi SPM. Okay, buat ulang kaji. Sekarang ini dalam masa lebih kurang 29 hari. Tinggal lagi 29 hari. Inilah masanya untuk kita bersiap sedia untuk menghadapi SPM. Dan jangan rasa sedih. Jangan rasa kata kita ni rasa macam dianiaya ataupun apa. Kita mesti rasa diri kita adalah diri yang kita terbaik, terpilih, insan terpilih. Bersiap sedia dengan pelajaran. Okey, buat ulang kaji. Masa gini kita bersemuka dengan guru. Inilah masanya untuk kita kalau ada masalah, masa inilah kita tanya. Okey, inilah masanya untuk kita pakai kata last touching sebelum menghadapi peperiksaan.
Okay, dan tinggal dalam masa ini gunakan masa ini sepenuhnya, okay, untuk kita menghadapi peperiksaan. Terima kasih Puan Notif. Kami juga warga SMK Tunku Muhammad Iskandar mendoakan kerjaan yang terbaik kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun 2020. Berbalik kepada Tuan Haji Ahmad, macam apa yang Puan Notif kata tadi, memandangkan murid-murid yang lain pun masih belajar dari rumah, apakah tips yang Tuan Haji boleh bagi kepada kawan-kawan kami yang PDPR di rumah? Pertama sekali kita mesti ada disiplin. Disiplin sangat penting. Sebab tanpa disiplin, berapa banyak cikgu bagi, guru beri bahan, beri latihan dan sebagainya. Kalau kita tidak berdisiplin, kita tak akan buat. Akhirnya kita akan tercicir. Yang kedua, kita mesti patuh, ya. Sebab guru sudah berkorban menyediakan bahan dan sebagainya. Kalau kita tak sambut, maka sia-sialah segala usaha yang dilakukan oleh guru. Sebenarnya semua perkara itu yang diusahakan oleh pihak pengurusan, pihak pentadbiran, pengetuanya, guru kanannya, guru kanan bidangnya, guru-gurunya, semuanya dilakukan adalah untuk pelajar. Tapi kalau pelajar tak sambut, pelajar tak ikut guru, maka segala usaha itu akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, di mana sahaja kita belajar, terutama sekali zaman COVID ini, kalau ada kesungguhan, kita akan berjaya, insya-Allah. Tetapi ada juga yang kan sekarang kan ada kelas online. So mungkin ada pelajar yang duduk dalam kawasan pedalaman tidak mendapat rangkaian internet. Macam mana? Banyak pilihan sebenarnya. Belajar tidak semestinya secara online sahaja. Mengikut kajian yang terbaru yang dibuat di Batu Pahat ini, yang capaian yang betul-betul cuma sekadar 55 ke 60% sahaja. Kalau ada 100 orang, cuma 55 sahaja yang mempunyai kelengkapan untuk capaian akses internet, ada komputer dan sebagainya. 55% sahaja. Yang lain kita boleh gunakan alternatif yang lain. Antaranya drive-thru, guru sediakan bahan, pelajar-pelajar datang ambil. Kalau pelajar tak boleh datang ambil, ibu bapa boleh datang ambil. Kalau sekiranya pelajar pun tak ada kenderaan, mereka tak ada kenderaan, keluarga tak ada kenderaan, maklumkan kepada pihak sekolah boleh hantar bahan-bahan itu, sama ada hantar ke kedai kunci ke balai raya ataupun melalui AIDG dan sebagainya. Dan juga sekarang ini banyak juga TV-TV pendidikan yang percuma yang boleh kita buat, yang boleh kita pilih. Tak semestinya cuma internet. Bila tak ada internet, tak boleh belajar. Tak. Banyak pilihan lain. Terpulang kepada kehendak, kemahuan. Di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Sebelum kita akhiri berbicara kita pada hari ini, bolehlah Tuan Haji berikan sedikit harapan pada sekolah ini. Harapan yang begitu tinggi. Sekarang ini kamu dah lihat pengetua, guru-guru membuat begitu bersungguh-sungguh, 100%, 360% lah perubahan sekolah ini. Jadi bila ini, harapan yang menggunung itu, pelajar-pelajar mesti sambut, ya. Pelajar-pelajar mesti sambut, ya. Bergerak, sederhana dengan sekolah. Sebab kalau kita gah daripada fizikal sahaja, tapi kalau tidak berjaya dalam akademik, sebab kemenjadian pelajar itu banyak, kan, kemenjadian itu banyak, akademiknya, kokonya, saksiahnya dan lain-lain lagi lah. Jadi saya harap supaya SPMI, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Muhammad Iskandar, terus cemerlang. Apa coba kata dia? Iskandar the Great, seunggul namamu. Sebut lagi sekali. Iskandar the Great, Iskandar the Great, seunggul namamu, seunggul namamu, strive for excellence. strive for excellence. Bagaimana pula harapan
yang terletak pada Tuan Haji Nazim? Saya harap semua warga SMK Terima Iskandar dapat menaikan apa yang telah diusahakan oleh khususnya oleh Tuan Guru ini sebagai satu buah tangan yang istimewa lah, untuk anak-anak khususnya bagi menterjemahkan iaitu kejadian anak-anak sebagai generasi yang akan datang. Ruang dan peluang telah disediakan, termasuk konti ini sendiri adalah satu bukti bahawa Pihak Pengurusan sangat berusaha untuk menterjemahkan supaya anak-anak Tukang Iskandar ini dapat jadi insan yang berjaya. Jadi kebolehpasaran dalam konteks anak-anak di Tukang Iskandar ini bukan setakat hanya 3 dekat Pak Raja, 3 dekat bandar. Satu hari nanti insya-Allah Sarah akan berada di Konti FM, Port FM, Suria FM, begitu dengan Era FM. mungkin kat Era FM ataupun kat mana-mana lah. Ini satu contoh bagaimana pihak sekolah telah menyediakan satu lapangan ruang dan juga apa sajalah untuk memungkinkan bakat anak-anak. Jadi gunakan peluang ini sebaiknya, jangan jadi orang yang kukur nikmat. Ini satu nikmat besar yang dibawa oleh Datin ke sekolah ini. Bersyukur itu satu elemen yang sangat penting. Satu lagi ialah kejujuran. Dia sebut tentang pembelajaran di rumah, di DPR. Kejujuran itu antara asas utama. Sebuah negara di Eropah saja, dia menjadikan kejujuran ini sebagai satu macam tiang seri utama pengurusan negara. Kejujuran. Dia tak pandang ada PhD ke apa. Dia pandang ada kejujuran ke tak ada. Jadi di DPR yang penting ialah kejujuran. Kalau akses masuk dalam online tapi tak ada keterlibatan, itu maknanya tak ada kejujuran. Itu contoh lah. Dalam konteks ini saya juga menyuruh kepada anak-anak SK Tukang Iskandar, bila melaksanakan pembelajaran secara online, kejujuran itu sebagai satu yang perlu diaplikasikan. Mudah-mudahan apa yang seperti Ustaz Ahmad sebut tadi, sekolah dah sediakan apa saja kumpulan untuk PDPR, bahan-bahan untuk drive-thru. Jadi kalau diambil tapi tak dilaksanakan ataupun tak dibuat latihan, maka akan jadi satu yang sia-sia saja. Saya harapkan Tukang Iskandar terus cemerlang, dan saya nampak banyak ruang untuk sekolah ini mencipta kejayaan, misalnya dalam pertandingan galeri, dalam stand, dan banyak lagi lah. Saya harap 2021-2022 nama Tukang Iskandar tercatat dalam tinta sejarah sebagai sekolah Johan. Seperti yang Tuan Haji katakan tadi, kejujuran itu adalah kunci kejayaan kita. Pada Puan Nurtin ada yang Terima kasih Sarah. Okey, kalau kita lihat ni berbalik kepada kita punya kata, lihat pada prinsip kerja pendidikan negeri Johor. Okey, prinsip kerjanya matlamatnya ada 2 dalam prinsip pendidikan negeri Johor, iaitu satunya ialah kemenjadian murid, satu lagi ialah sekolah berkualiti. Kita lihat dulu benda ini saling kaitan antara kemenjadian murid dengan sekolah berkualiti. Untuk menjadikan sekolah tu murid tu menjadi, kita kena pastikan sekolah tu berkualiti dan